Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kembali di dalam kelas Bahasa Melayu PDPR 2021 bersama dengan Cikgu Bai. Baiklah, pada hari ini tajuk kita ialah Makanan Selamat. Standard pembelajaran 3.3.1. Mendraft dan menghasilkan penulisan berformat dan tidak berformat. Aktiviti membina ayat berdasarkan draft untuk menghasilkan karangan. Kita buka buku teks muka surat 59. Buka buku teks muka surat 59. Baiklah murid-murid, kita baca bersama. Makanan selamat. Hadif dan kawan-kawannya mencari maklumat tentang keselamatan makanan di perpustakaan. Apa yang kita perlu buat pada hari ini ialah membina ayat berdasarkan draft untuk menghasilkan karangan. Di dalam gambar ini, di dalam buku teks ini, pendahuluan telah diberikan. Contoh. Ini draft. Baris yang sebelah sini draft. Jadi kita perlu membina ayat. Di sebelah sini kita perlu membina ayat menjadi karangan. Kita lihat pendahuluan. Keselamatan makanan perlu diutamakan. Pelbagai cara harus dilakukan. Jadi murid-murid perlu membina ayat berdasarkan draft yang telah diberikan. Isi 1 dah diberikan, draft telah diberikan. Isi 2, draft telah diberikan. Jadi, kita perlu membina ayat menjadi karangan. Keselamatan makanan perlu diutamakan oleh semua orang. Ayat yang dia tambah ialah oleh semua orang. Pelbagai cara harus dilakukan. Dia tambah terdapat. Pelbagai cara harus dilakukan. Yang harus dilakukan. Baiklah murid-murid. Untuk membina ayat, draft sebelah sini telah diberikan. Murid-murid perlu membina ayat berdasarkan draft tersebut menjadi satu ayat ataupun dua ayat. Apabila dihubungkan pendahuluan, isi 1, isi 2, isi 3, isi 4 dan penutup menjadi sebuah karangan. Kita lihat muka surat seterusnya. Karangan. Untuk menulis karangan perlu ada 6 perenggan. Untuk menulis karangan kita perlu ada 6 perenggan. Perenggan pertama untuk membuat pendahuluan. Perenggan kedua, isi pertama. Perenggan ketiga, isi kedua. Perenggan keempat, isi ketiga. Perenggan kelima, isi keempat. Maksudnya, untuk membina karangan, kita perlu ada pendahuluan dan penutup. 2 perenggan dah. Jadi, untuk isi, kita perlu ada berapa isi? 1, 2, 3 dan 4 isi. Di setiap isi yang baru ini, kita boleh letakkan penanda wacana. Nanti cikgu ajar penanda wacana. Hari ini kita belajar dulu macam mana nak tulis karangan. Karangan perlu ada 6 perenggan. Perenggan pertama pendahuluan, perenggan akhir sekali kita panggil penutup. Jadi isi dalam karangan perlu ada 4 isi. Jadi semua perenggan perlu ada 6 perenggan. Baiklah murid-murid. Macam mana kita nak buat isi? Kita tengok isi yang pertama, basuh tangan, cuci peralatan dapur. Kita boleh membina ayat berdasarkan gambar dan juga draft yang telah diberikan. Kita hendaklah membasuh tangan menggunakan sabun. Tengok basuh tangan. Kita hendaklah membasuh tangan menggunakan sabun sebelum memulakan aktiviti di dapur. Maksud cikgu basuh tangan ni perlu ada dalam ayat. Jadi dalam ayat ni kita perlu tambah perkataan lain untuk menjadi satu ayat yang lengkap. Kita juga perlu mencuci peralatan dapur selepas digunakan.
Baiklah murid-murid. Okey, isi yang kedua ni kita ada dua draft. Jadi, murid-murid boleh buat asingkan makanan satu ayat, gunakan bekas yang sesuai satu ayat. Ataupun boleh juga asingkan makanan, okey, tambah dengan ayat satu lagi, gunakan bekas yang sesuai menjadi satu ayat. Okey, kita boleh hubung menjadi satu ayat. Okey, untuk ayat yang ni macam mana kita nak buat? Okey, di atas kita guna kita hendaklah. Cikgu lebih suka biarlah kita, bila dalam karangan kita guna kita hendaklah, kita mestilah, kita perlulah. Kalau benda tu yang menunjukkan larangan, kita kata apa? Kita janganlah. Okey, untuk ayat asingkan makanan, okey, kita tambah penanda wacana. Okey, selain, kita tambah penanda wacana. Selain itu apa? Selain itu, kita hendaklah asingkan makanan. Hendaklah asingkan makanan dengan gunakan, cikgu sambung ayat ni, dengan gunakan bekas yang sesuai agar makanan tidak mudah rosak. Okey, dua ayat ni cikgu gabungkan, cikgu hubungkan menjadi satu ayat. Okey. Seterusnya, untuk isi ketiga, masak dengan sempurna, membunuh bakteria. Kita letak penanda wacana sebab ini dah perenggan seterusnya kan. Selepas itu, semua makanan hendaklah dimasak dengan sempurna kerana masak dengan sempurna dapat membunuh bakteria. Cikgu hubungkan dua ayat ni menjadi satu ayat. Kita tengok isi yang keempat. Isi yang keempat, jangan makan makanan tamat tarikh luput, keracunan makanan. Atas ni penanda wacana, selepas itu. Apa lagi penanda wacana yang kita tak letak lagi? Seterusnya. Seterusnya kita, yang ni jangan kan? Jadi kita janganlah makan makanan tamat tarikh luput. Titik. Yang ni cikgu nak buat dua ayat. Cikgu tak mau hubung. Seterusnya kita janganlah makan makanan tarikh luput. Keracunan makanan. Kita tambah ayat. Hal ini dapat mengelakkan keracunan makanan. Penutup. Penutup, patuhi keselamatan makanan menjadi amalan dalam kehidupan. Bila penutup ni maksudnya yang akhir lah, akhir sekali kan. Jadi kita guna penanda wacana akhir sekali. Akhir sekali. Akhir sekali. Guna kita juga. Kita apa? Kita hendaklah kah? Kita mestilah kah? Kita mestilah patuhi keselamatan makanan. Cikgu nak sambung ayat ni, makanan. Kita letak kata hubung supaya menjadi amalan dalam kehidupan seharian. Baiklah murid-murid. Ni contoh yang cikgu telah tulis karangan yang telah lengkap. Makanan selamat. Tadi P1, P2, P3, P4, P5, P6 ni adalah perenggan.
Perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat, perenggan kelima, perenggan keenam. Perenggan, bila kata perenggan, kita mesti tulis di tengah sedikit. Kemudian barisan yang kedua tu perlu ditulis rapat di tepi garis buku kita tu. Nampak tak? Tengah sikit, tengah sikit, tengah sikit. Sebab ni baru panggil perenggan. Perenggan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Untuk mencantikkan buku dan senang untuk cikgu semak ataupun merisa semak. Okey, satu perenggan, lepas sudah satu perenggan, selang satu. Masuk perenggan kedua. Maksudnya perenggan pertama nak pergi ke perenggan kedua mesti selang. Begitu juga perenggan kedua pergi perenggan ketiga selang. Okey, nampak cantik kan bila cikgu selang macam ni. Baiklah murid-murid, kita baca bersama. Keselamatan makanan perlu diutamakan oleh semua orang. Terdapat pelbagai cara yang harus dilakukan. Kita hendaklah membasuh tangan menggunakan sabun sebelum memulakan aktiviti di dapur. Kita juga perlu mencuci peralatan dapur selepas digunakan. Selain itu, kita hendaklah asingkan makanan dengan gunakan bekas yang sesuai agar makanan tidak mudah rosak. Selepas itu, semua makanan hendaklah dimasak dengan sempurna kerana masak dengan sempurna dapat membunuh bakteria. Seterusnya, kita janganlah makan makanan tamat tarikh luput. Hal ini dapat mengelakkan keracunan makanan. Akhir sekali, kita mestilah patuhi keselamatan makanan supaya sihat tubuh. Tubuh ni ada ish. Okey, sihat tubuh badan dan menjadi amalan kehidupan seharian. Baiklah murid-murid 4 UTM, cikgu nak kamu salin karangan yang telah lengkap ini seperti yang cikgu salin ni dengan cantik di dalam buku tulis. Kemudian snap gambar dan hantar dekat cikgu melalui aplikasi WhatsApp. Sekian, terima kasih. PDPR 2021 bersama dengan Cikgu Bai untuk kelas Bahasa Melayu. Assalamualaikum.